Assalamualaikum, selamat pagi rakan-rakan semua. Uh, Hari ini saya nak cerita sikit lah tentang bagaimana kita nak melihat um, market di time frame besar, iaitu time frame H4. Saya nak ambil H4 saja dulu ya, sikit-sikit, nanti mungkin insyaAllah kita pergi daily dulu. Kita nak lihat KMB keluar masuk balik di time frame H4. So apa yang kita dah belajar sekarang ni, KMB asas di time frame H4 H1, dia merujuk kepada high yesterday dan low yesterday. Price pada harga tertinggi teratas malam dan harga rendah pada harga semalam. Kita buat garisan atas bawah tersebut. So low yesterday dan high yesterday. Market break ke atas, masuk balik, kita sell. Market break sebelah bawah, low yesterday, masuk balik, kita buy. Itu konsep asas KMB asas pada H1. So bagaimana pula di time frame H4? Di H4 ni tak ada separator. Tak ada separator pukul 6 ke 6 tu. Dia ada juga separator, tapi separatornya ni ya, sini ke sini. Ini untuk 1 minggu lah kot ya. 1 minggu daripada tempoh 23 hari bulan sampai 27 hari bulan, seminggu. So kita tak boleh lah buat seminggu. Konsep keluar masuk balik di H4 ni, ni saya tunjuk candle ya. Ini contoh PUSD Japan. Ini S4 ya, tuan-tuan ya. S4 ni ya. So kita tukar kepada line chart. Ini kita tak nampak ni, kurang jelas apa. Kalau candle ni, kalau kita tukar kepada line chart, kita boleh nampak apa di mana apa keluar masuk balik tu. So konsep dia sama juga, tapi kita tak guna high yesterday, low yesterday. So saya tunjuk nanti ya macam mana kita nak mencari KMB di S4. Tekan kepada line chart ya, rakan-rakan. Okey, nampak jelas tu ya. So inilah keadaan apa chart, line chart di H4. Simple saja konsep dia. Kalau kita di H1, kita apa nak tengok tu, kita tengok high yesterday dan low yesterday. Untuk H4 pula, kita lihat support ataupun resistance yang terdekat. Contoh macam ni lah, market macam ni, saya buat lakaran naik macam ni. Ada lekuk sini sikit, ni lekuk ni. Ni lekuk ni ni lekuk ni buat garisan macam tu. Ni mana resistor lah ni. Okey, break sini. Ini merujuk kepada resistance bukan high yesterday. Masuk balik kat sini. Dia keluar pada resistance ni, lepas tu masuk balik di bawah resistance ni. Fokus kita nak sell saja ya, tuan-tuan ya, di S4 So kita kalau dia retest kat sini, kita sell. Sell ni lah POE, point of entry sini. Ya. Kalau dia break kat sini sikit saja kan, jarak ni ya, sikit berapa pip saja, kita boleh immediate entry. So itulah prosesnya. Sama jugalah kalau ini sell, kalau buy pula jadi ya. Okey, turun. Jangan tengok background ni hitam ni. Tengok lukisan apa yang saya lukis. Sini ni ada ni. Ni ada apa? Lekuk ni kan, lekuk macam ni kan. So buat garisan tu. Garisan support. Dia keluar kan, buat garisan tu kan. Dia break ni. Betul lah, dia break ni. Apa maksud tu? Dia masuk balik sini kan. Fokus kita untuk
buy saja. Itulah tuan-tuan. So kena perhatikan, nanti kita contoh kita tengok nanti ya. Ini saja lakaran saja kita buy dekat sini POE ni. Okey. Itu secara dia. Cuba kita lihat pada pasaran market yang terkini. Okay, kita tengok ni. Tengok ni ya. Ini ni. Market keluar ni kat sini ya. Zoom. Sini ada lekuk tak tuan-tuan? Ada. Bila ada lekuk je kita buat tanda di situ. Tanda ni kan. Tu. Dia tak masuk lagi. Dia masuk sini. Maknanya dia fokus kita untuk buy saja. Kita tukar kepada keadaan candle. Kita tengok candle lah. Nampak ni? Ni line ni nampak? Line ni. Zoom. Turun, naik, turun. Naik, turun. Break. Support ni. Dia masuk balik. Dia masuk balik. Kita tahu ini mungkin pertukaran arah ataupun retracement dekat H4. So, tunggu kita dekat sini. Kalau kita ada value area ni cantik tak ni? Tak lepas pada EMA berapa ni? Ini EMA 20 ni, tengok sini. Kalau boleh, kadang-kadang kebanyakan market dia akan dia ni line masuk balik kan. Dia keluar, dia masuk balik. Ada dia retest kat sini. Tapi dalam kes ni EMA 20 ni sebagai support itu dia naik tu. Sini ke situ pun berapa pip lah tuan-tuan. Banyak pip ni. Situ pun dah 150 pip. Kita tengok lagi. Kita tengok ini salah satu contoh KMB di H4. Contoh pertama ya. Kita tengok ada lagi tak? Sini ada tak? Ni. Ada kan? Boleh lah. Buat tu. Tengok, dia keluar. Dia tukar kepada candlestick pattern. Tengok. Berapa kali dia cuba tu. Inilah big player buat ni. Dia buat retest, keluar. Satu dunia buy. Dia masuk balik. Dia tak puas hati lagi. Dia makan lagi. Tengok. Dia naik balik. Buy lagi. Letak stop loss ni. Orang buy sini. Langgar stop loss kita. Dia buat lagi sini. Sinilah KMB. Kat sini pun boleh. Ni yang mula. Tapi kat sini pun kita boleh buat juga ni. Ni kat sini. Nampak ni? Sekejap ya. Ni. Puncak ni. Dengan puncak ni. Nampak? Masuk balik. Kita tengok apa yang terjadi. Sini kan. Maksud ni kita boleh entry dah kat sini ni. So, kita lihat lagi. Ada tak lagi? Dia tukar pada line chart. Kalau ada je, sini pun ada tak? Sini ni, sini. Ada tu. Sini sebenarnya ada ni. Ni area ni. Nampak ni ya? Ni bucu ni. Nampak ni. Ni. Market dindong sebelah atas. Keluar sini, masuk balik. Fokus kita untuk buy saja situ ya. Tengok ni. Market sini, keluar sini, masuk balik. Tengok. Dia tak sampai kat sini pun. Selalu dia tersangkut dekat EMA 20 ni. Nampak? Ada ke? Kita boleh buy sini. Buy situ, berapa pip dah tu? Ni H4 ya tuan-tuan. Nak entry dekat H4. 300 pip. Itulah cara kita untuk melihat di time frame yang besar. So, sebenarnya saya tak berminat untuk dekat trade dekat H4 ni. Saya lebih minat pada dekat H1. So, untuk yang nak swing tu lama boleh faham. Konsep dia sama je, keluar dan masuk balik. Kita tengok lagi beberapa contoh lagi ya. Kita nak you all faham semua. Contoh macam ni, nampak ni. Market turun. Lepas tu ada sini bentuk ni, nampak ni. Ada ni, nampak bentuk macam ni. Cantik tak? So apa kita boleh buat? Buat sini, tengok.
market lindung sini, turun, masuk balik. Nampak? Tengok ni market ni naik, keluar, dekat sini lah big player menipu retail trader. Dia induce big player, retail trader untuk sell kat sini, breakout kat ni, mereka sell. Apa yang terjadi? Market masuk balik di atas line support ni, nampak? Masuk balik, dia retrace kat sini, nampak? Terus naik, dia buat bema kat value H4. Bila bema berlaku dekat H4 tuan-tuan, market tu nampak terus dia naik. Kuat ni kat H4, lebih konsisten, lebih kukuh bila berlaku bema dekat H4. Nampak tak dia tu market tu? Sama juga kalau saya lukis kan, selalu saya lukis ni kepada dekat kawan-kawan, macam mana pergerakan market tu ya. Gerakan market macam ni kan. Market ini saya tunjuk ini market gerak macam ni. Ini dipanggil construction ataupun ranging. Kalau dekat S1 tu dipanggil bu. Market buat gerakan macam ni. Ini gerakan satu, ini gerakan dua, dan inilah gerakan dua ni lah dipanggil manipulative movement. Dan yang ketiga ni ialah real movement. Real movement. Ni real movement ya, rakan-rakan. Kita tengok sini. Kat sini ada tak? Inilah manipulative movement ni. Inilah yang satu ni. Satu kat sini nampak ni. Lebih kurang kat sini lah satu. Nampak ni. Pasal ni merujuk kepada sini, nampak? Sorry. Ya. Nampak ni? Struktur market tu saya cakap penting faham membaca struktur market. So, apa yang berlaku kemudiannya? Dia tak semesti sama macam ni, tapi seakan-akan macam itulah. Tengok, market turun kat sini. Ya. Sorry. Market keluar sini. Ni. Hook dia break sini, nampak? Ni dia break support ni. Ni point of ni lah, garisan dia, nampak? Lepas tu apa dia buat? Ni support tadi yang kita lukis tadi kan. Ni nampak ni support ni. Dia masuk balik ke line support ni, nampak ni. Retrace kat sini. Ni sebenarnya dah real movement lah tu. Saya tukar color. Ini sebenarnya bila dah break kat sini kan, support ni, inilah real movement. Dia break pula line yang setara ni. Ni break daripada ni line ni. Line average daripada market ranging ni ataupun bu kat sini. Confirm benda tu akan naik lagi. Ini gerakan satu, gerakan dua, dan inilah gerakan tiga, real movement. Kena ingat structure tu is repeating, benda yang sama berulang-ulang. So last kali saya nak tunjuk supaya you all mahir semua ya dekat S4. Kita tengok lagi, cari lagi support resistance dekat S4. Kat mana? Kita nak tengok sell pula. Ada tak? Tukar pada line chart. Ada ni, nampak ni. Ni pun boleh ni. Ni dengan sini ni, nampak? Ni ada, boleh. Tengok. Market keluar. Kita tengok ni pula ya. Ni nampak ni, tuan-tuan? Ni. Market ni buat ranging kat sini. Bu dekat S4 ni. Market breakout. Support ni. Resistance, sorry, bukan support ya. Belah atas resistance lah. Ni resistance ni. Ni line ni. Market ni dindong ranging. Break sini. Masuk balik. Mana dia? Pertukaran arah. Dan kalau letak S4 pula,
Tengok kat sini S4 ni kan. Dia break bema pula kat sini. Memang confirm lah. Maknanya berlakunya pertukaran arah. Dia keluar resistan, masuk balik. Itulah satu tanda awal. Di S4 ni akan berlaku tukaran arah. Lepas tu dia break bema pula, value area lagi kuat, strong. So kita tengok market ni, saya cakap saya consider ini masih ranging bull juga ni. Bentuk yang sama juga. Gerakan ni tengok. Tu gerakan pertama dia kat sini. Gerakan nombor 2 di market kita, dalam tu dindong dalam tu kan. Bu. Apa yang dia buat? Dia buat gerakan manipulative movement di sini. Nampak? Ni lebih ni terlajak ni patut kat sini. Nampak? Dia break R. Tu dia masuk balik di bawah R. Dia test kat sini. Apa akan jadi? Itulah the next movement dia panggil real movement nombor 3. Nampak ni, market terus sini 1, sini 2, sini 3. Itulah yang dilakukan berulang-ulang kali oleh big player. Macam mana nak menipu retail trader. Ini gerakan menipu lah ni. Satu dunia buy dekat situ. So tangkap dan capture ni ya. Ini di S4. So, bagaimana pula saya nak tunjuk kepada rakan-rakan, kita guna S4 untuk melihat arah, dan bagaimana kita nak connect dia dengan time frame kecil. Ini S4, ini S4 ya. Tengok, ni kita tengok line chart sini ya. High ni. Ni ada lekuk sini, kita buat garisan, masuk balik. Lepas tu kita nak confirm ni. Dia masuk balik, dia keluar, dia masuk balik. Itulah tanda awal. Tengok dekat bema ni pun, tuan-tuan, dekat bema, dia break bema. Kita tengok apa yang terjadi sebenarnya dekat S1. Sini ni. Sini, dekat sini ni. Ini berapa bulan? 27 Disember dekat sini ni. Dekat apa? Ni dekat S4 ni, apa jadi dekat sini? Bila berlaku bema dekat S4, kita tengok dekat S1. Kita tanda tu ya. Tukar pada S1. Bulan Disember mana? Sini nampak. Ini dekat S1 ya, rakan-rakan. Tengok. Market dindong sini tak cantik. Ini apa makna dia? Value area. Tengok, melekat ni. Tak cantik. Market terbuka. Sini pun ada dia akan buka gap ni. Ini cantik market bila gap. Tengok kat sini. Sinilah tempat titik berlakunya bema dekat S4. Ni dekat S1 ya. Tengok. Maknanya dia bila berlakunya bema, kita tengok dekat S1 ni. Fokus kita bila berlaku bema ataupun pertukaran arah di S4, bukan dekat S1, kita jangan fikirlah. Proses kita, kepala otak kita, itulah pertukaran arah. Fokus kita nak buy saja. Buy kita dekat mana? Buy kita dekat S1 ni. Kita tengok, sama juga proses yang sama saya cerita. Tengok, kita tengok, ada je build up dekat S1, nampak build up? Naik je kita sell. Ni build up ni. Ni pun sama juga. Ni build up ni. Build up ni build up yang ni lah. Ni ya. Build up ni. Sama juga pergerakan dia. Build up. Saya ambil contoh ya. Ni. Build up kat sini. Market dindong-dindong sini. Dalam ni. Dalam ini gerakan 1. Gerakan 2. Buat sini. Kita tahu. Nak sell dia. Memang selalu dia. Hukum dia akan pergi dekat value area. Inilah nombor 2. Manipulative movement.
So kita buat ni point of average ni, ni tengah-tengah antara ni yang build up ni. Tengok. Sini kalau kita tahu ini ada CP war dekat H1, area ni boleh entry kat sini dah. Kalau kita nak entry kat sini lah, sini entry CP war boleh. Dia break sini, nampak? Dia break sini. Kita tunggu retest dia. Retest kat sini, nampak? Kita retest kat sini. So, inilah real movement. Ini gerakan 1, gerakan 2. Inilah gerakan nombor 3 selepas ni. Benda tu berulang-ulang. Tengok. Sehingga berlakunya perubahan arah balik. So kalau kita entry pun sini ke sini pun dah berapa pip ni, nampak sini, di sini ke sini, itu pun dah 140 pip. Okey, rakan-rakan, so cuba praktis, cuba guna kefahaman di H4 ni. Mungkin kita nanti selepas PKP jumpa berbincang bagaimana untuk menggunakan H4 untuk trade di H4 yang suka swing, dan bagaimana kita nak gunakan H4 ni, perubahan arah di H4 ni digunakan kepada time frame yang kecil H1. Okey, kawan-kawan, saya doakan kawan-kawan supaya sukses, happy selalu, stay at home, jangan keluar rumah. Kita minta semua kita ni, rakyat Malaysia semuanya selamat daripada COVID-19. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.